Secara purata, Malaysia menerima lebih kurang 25 juta kedatangan pelancong setiap tahun dari dalam dan luar negara. Namun ia menunjukkan sedikit penurunan disebabkan oleh penularan wabak pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Hampir keseluruhan industri pelancongan negara lumpuh sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Dengan bilangan kes COVID-19 yang mencatatkan yang tertinggi saban hari, menjadikan industri pelancongan di negara kita masih tiada bayangan lagi untuk pengoperasian semula. Sementara itu, kru Malaysia hari ini sempat melakukan tinjauan di persekitaran Pasar Seni, Kuala Lumpur. Baik, apa yang dapat saya lihat di kawasan ini sebenarnya merupakan kawasan tumpuan masyarakat dari dalam dan luar negara dan kini lengang akibat arahan penutupan premis pelancongan di seluruh negara. Sini pun pasar seni kan memang tengah-tengah bandar memang ramai gila, cuma sekarang ni memang banyaklah perubahan kita nampak sejak COVID ni melanda. Punya gila. Saya pun pergi kerja pun memang balik pukul 5. Memang saya terkejar-kejar lah sebab sini kawasan pun banyak homeless, gelandangan semua. Situasi semasa ini juga disuarakan oleh Malaysian Inbound Tourism Association atau MITA yang mengharapkan bantuan berbentuk fizikal sesuai dengan permintaan semasa. Jadi kebanyakan penggiat industri tidak boleh membuat apa-apa. We cannot do anything. Melainkan tunggu dan tunggu dan tunggu. Ataupun terpaksa merubah bisnes model syarikat. Jadi kami memulakan inisiatif MyVSP ataupun Malaysia Virtual Experience bagi menghidupkan semula industri pelancongan dan memberi harapan pada players dan juga persediaan untuk masa hadapan. Semoga segala usaha akan terus dipergiatkan untuk kembali memeriahkan industri ini. Ia bukan sahaja dapat memacu ekonomi negara, malah meningkatkan lagi daya saing dalam era digital masa kini. Okey, baik, itu dia laporan yang disediakan oleh wartawan kami Asri mengenai industri pelancongan di dalam negara kita. Untuk mengetahui anda bahawa sebelum pandemik ini masihlah, pada tahun 2019 pertumbuhan untuk ekonomi sektor pelancongan 6 bulan pertama tahun 2019 kita mencatatkan 41.69 bilion ringgit. Itu adalah salah satu daripada nilai yang cukup besar dan terusnya membantu dalam ekonomi Malaysia. Tapi sedarkah kita bahawa tatkala pandemik ini, bagaimanakah agaknya kita nak maju terus ke hadapan kalau sektor pelancongan ini tidak dibuka tatkala pandemik ini. Jadi kita kena bayangkan, bukan sahaja kita nak melihat daripada pemain industri pelancongan, tetapi ekonomi Malaysia pun semakin lama semakin menjunam juga. Betul. Sebab apa? Sebab pelancongan pun tak ada apa semua kan? Betul, kerana kata orang tu sektor pelancongan ni hampir 100% lumpuh lah disebabkan pandemik yang melanda, sebab kita sudah melalui fasa PKP 1.0, 2.0, 3.0 kan sehingga kini kan. Dan masih lagi sektor pelancongan ini tidak dapat dibuka dan kita nak tanya bagaimana nasibnya dengan mereka yang terlibat dalam sektor ini dan bagaimana situasinya ketika ini dan sebagainya. Dan kita akan terus bersama dengan Dr. Kevin Lazarus yang merupakan pengarah Zoo Taiping dan Night Safari, dan juga kita juga bersama dengan Muhammad Faiz Abu Bakar, pengurus Agrotourism Homestay Sungai Sireh. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita nak tanya dululah kepada Dr. Kevin Lazarus kan. Kita tahu bahawa Zoo Taiping ini merupakan salah satu daripada destinasi pelancongan yang digemari oleh ramai orang lah. Sebab apa? Sebab ada Night Safari. Saya pun salah seorang daripada penggemar lah kalau nak pergi Zoo Taiping ini kan. Okey, jadi bagaimana apabila dah melihat setahun lebih pandemik COVID-19 ini, saya tahu ada usaha-usaha untuk menjanakan semula ekonomi di sana, iaitu dengan membuat lawatan seremaya dan sebagainya. Adakah ianya juga mampu untuk sustain ataupun menampung untuk keperluan tatkala pandemik ini, Doktor? Okey, terima kasihlah dapat saya ada bersamalah untuk program ini. Ya. Untuk pendapatan masa ini memang tiada pendapatan lah sebab zoo ditutup.
Tapi untuk pengoperasian dia, kita bernasib baik. Kita salah satu jabatan di dalam Majlis Perbandaran Taiping dan kita ada peruntukan untuk operasi zoo. Dan juga kita ada bantuan lah banyak daripada pihak kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dan juga pihak-pihak syarikat dan juga daripada jabatan-jabatan lain lah yang bantu kita untuk operasi zoo. Tapi kita perlu masih memberi peluang lah untuk orang ramai melihat apa yang berlaku di zoo. So kita telah wujudkan sebelum ini video yang kita paparkan dalam Facebook dan IG mengenai dengan tema dia online now, on site later. Maksudnya sekarang ini kita lihat online dan bila ada peluang untuk lawatan masa PKP dibubarkan dan kita boleh melawat on site, kita bolehlah melawat masa itu. So tujuan utama ini adalah untuk memberi peluang untuk orang ramai melihat keadaan di zoo secara maya lah. Okey, jadi sekurang-kurangnya ia dapat mengubat kerinduan kan kepada mereka yang gemar datang ke zoo, ingin melihat sendiri situasi di sana bagaimana kan, Doktor? Ya, betul. Okey, baik. Encik Faiz pula, kalau Encik Faiz boleh kongsikan kepada kami di Malaysia hari ini, pastinya ramai yang nak tahu bagaimana situasi di homestay sekarang ni. Kerana kita tahu homestay agrotourism, homestay Sungai Sirih ni merupakan salah satu tempat yang popular kan. Kita boleh tanam padi dan melakukan aktiviti-aktiviti kampung dan sebagainya. Jadi situasi, suasananya ketika ini bagaimana, Encik Faiz? Jadi kalau nak diikutkan ketika pandemik ni memang kita totally customer lah. Kita tiada pendapatan langsung waktu sekarang ni lah dan sangat terkesan. Kita cuba bangkit untuk ketika selepas PKP pertama. Tapi cuma 2 minggu je kita boleh set up, lepas tu kita kembali semula dengan keadaan PKP. Jadi kita ada moral down sikit kat situ lah. Tapi walau bagaimanapun dengan adanya bantuan kata apa, motivasi daripada agensi-agensi berkaitan, Motek, homestay Persatuan Homestay dan juga Tourism Selangor. Jadi ketika ini kita berkolaborasi bersama mereka lah untuk membuat beberapa promotion lah. Ya. Apa antara promosi yang dilakukan sekarang ni? Okay, kalau nak diikutkan, kalau semalam siapa yang mengikuti Tourism Selangor punya FB Live, kita dah bersama dengan mereka meraihkan mereka punya ulang tahun yang ke-20. Jadi kita salah satu daripada orang kata apa tempat pelancongan yang dalam Selangor, jadi kita bersama mereka untuk support lah. Dan juga malam tadi kita pun ada FB Live bersama dengan Tourism dan Loko MY. Di sana kita bergerak bersama dengan host community. Jadi di bawah Tourism Selangor ni, kita ada satu produk nama dia host community. Host community ni adalah tour guide, local tour guide yang mana dipilih dan juga diberikan training supaya boleh menjadi duta kepada Tourism Selangor. Maksudnya begitulah. Ya, itulah. Jadi kita bersama dengan mereka. Betul. Itulah sebenarnya untungnya kalau kita ni salah seorang pada pengusaha hotel ni yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan kan. Walaupun tak kala pandemik ini banyak bantuan-bantuan yang diberikan dan juga banyak program yang telah pun disusun aturlah. Kepada Faiz, kalau kita lihat kalau saya boleh buat perbandingan lah. Kalau andai kata kalau yang mana zoo ke, taman buaya ke, mereka ni membuat lawatan secara maya kan untuk menjana sedikitlah pendapatan mereka. Jadi bagi Faiz pula kan, apakah mungkin pendekatan yang mungkin boleh diberikan kepada kita ni dekat luar ni kan untuk membantu sikit sebanyak pengusaha-pengusaha hotel lah, homestay ni, Faiz? Okey, sebenarnya itulah betapa bertuahnya kami ni bila mana berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan di bawah bimbingan Tourism Selangor. Jadi sebenarnya kita dah diberikan satu macam training untuk melakukan maksudnya virtual tour juga macam ni. Jadi sekarang ni kita tengah bersama-sama dengan community host yang lain. Dan bila kita tengok Zoo Taiping buat, jadi kita dah ada dia punya orang kata apa basic macam mana nak buat dan sebagainya. Jadi menambahkan kita punya semangat dan juga orang kata apa untuk kita sama-samalah berkolaborasi dengan host committee yang lain untuk kita buatkan virtual punya tour jugalah. Itu kita antara kita punya plan lah yang kita dah bincangkan. Jadi untuk pengunjung yang sebelum ni mungkin pernah datang ke Sungai Sirih, lepas kita akan bawakan mereka juga secara online lah. Okey, maknanya bolehlah mengajarkan cara nak tanam padi, menggagau ikan bagaimana kan?
Oh, gagal ikan Betul, feel nak kena betul. pergi kat bawah dekat tu. Dia baru rasalah, Kat betul lah. kawasan tu. Okey. Alright, Dr. Kevin. Ya. Selain nak kita difahamkan bahawa Zoo Taiping mengadakan lawatan secara maya kan. Jadi selain daripada inisiatif mengadakan lawatan secara maya ni, mungkin ada antara inisiatif lain yang diambil oleh pihak Zoo Taiping sendiri dalam kata orang tu mengembalikan ataupun mengubah kerinduan pengunjung-pengunjung yang sebelum ini datang ke zoo tetapi tidak dapat mengunjungi zoo ketika ini. Bagaimana? Okey, yang macam tadi saya beritahu, last year kita buat banyak video di mana kita highlight dan kita memberitahu jangan risau, zoo masih okey, kita jaga haiwan kita dengan elok, dengan baik, dan tuan-tuan dan puan-puan masing pelawat ke pengunjung yang ingin datang tu jaga diri masing-masing supaya kita dapat cepat keluarkan daripada pandemik ini. So itu sangat pentinglah, kita perlu ikut semua SOP supaya kita dapat mengurangkan kes-kes. Itu sangat penting. Tapi pada masa yang sama, kita pun sangat bernasib baik. Kita ada banyak pembiakan yang berlaku di dalam zoo. Okey. So burung, jenis-jenis yang jarang membiak telah membiak. Dan ini pun kita highlight, kita memberitahu secara dengan media dan sebagainya. So itu pun salah satu cara untuk memberitahu orang ramai kita masih okey dan haiwan yang kita pelihara itu sangat berjaya dalam penjagaan kita dan telah membiak dengan baik. Yalah. So itu salah satu yang perkara yang sangat baik yang telah berlaku lah. Betul. Selain daripada itu, kita telah dapat satu keadaan yang luar biasa yang telah berlaku di Taman Tasik Taiping. Okey. Di mana kita telah mendapat satu spesies burung yang jarang dijumpa di Malaysia. Burung hudud, mungkin pernah dengar. Okey. Bahasa Inggeris dia burung hupo. Okey. Dia satu burung yang sangat unik dan jarang dijumpa di Malaysia. Dan tak sangka dia telah datang ke Taiping dan dia terus buat sarang di Taiping. Dan telah keluarkan anak. First round dia keluar 3 anak dan kali kedua lagi 3 anak. So memang luar biasa lah untuk first nak bersarang di Taiping dan buat kali kedua pula. So itu something yang sangat luar biasa lah untuk kita. Dan itu alhamdulillah. kita telah highlight. Ya, so terima kasih. So itu pun satu perkara yang sangat baik. So kita perlu highlight semua perkara yang berlaku di Taiping ini supaya orang tahu kita masih okey dan bila keadaan pulih boleh datang melawat. Okey, jadi kepada anda semua kalau nak lihat burung tersebut bolehlah nanti pergi dekat Zoo Taiping lawatan secara Zoom nanti kan, lawatan secara maya nanti doktor. Okey. Baik doktor, terima kasih doktor. InsyaAllah kita akan doakanlah semoga pengusahaan zoo negara itu Zoo Taiping itu akan majulah kan. Okey, kepada Faiz pula mungkin ada sedikit harapan yang ingin diberikan untuk penggiat-penggiat homestay ini. Faiz, silakan Faiz. Jadi untuk penggiat-penggiat homestay ni sebenarnya kita ni produk yang kita dah ada, jadi kita ada kekuatan di situ. Jadi cuma kita nak lebih memotivasikan diri kita dan kita kena cari macam mana cara yang terbaik untuk kita promosikan. Inilah yang sesuai dengan masa sekarang. Jadi untuk yang lain tu kita kena terus bersemangat dan juga semoga ada sinar di masa hadapan. InsyaAllah. Amin. Kan? Dan doktor, sedikit secara ringkas sekali harapan doktor sendiri. Okey, harapan kita satu, of course yang utama kita dapat mengawal pandemik ini dan keadaan akan pulih seperti biasa, itu sangat penting lah. Tetapi untuk orang ramai, kalau masih rindu kat zoo, bolehlah melawat kita online, Facebook online atau IG online. Dan juga kita akan adakanlah sekali-sekala apa-apa yang kita akan highlightkan, kita akan beritahu dan orang ramai boleh melihatlah dalam social media. Okay. Kedua, ada yang tanya kalau mereka nak buat sumbangan dan sebagainya, itu pun kita berbuka hatilah. Kalau ingin buat sumbangan, bolehlah kontak Zoo Taiping. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak doktor dan juga Encik Faiz kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini pagi ini. Terima kasih. Stay safe semua kat sana. Jagalah haiwan kat sana tu baik-baik. Okey.